Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang cikgu sayangi, juga kepada semua ibu bapa waris penjaga, murid-murid SKJR ya. Baik, hari ini cikgu nak terangkan tentang sistem IQ Nilam. Okey, baik. Kalau tahun lepas kita rekod bacaan nilam kita di dalam buku kan. Jadi untuk tahun ini, okey, bahagian teknologi maklumat telah sediakan sistem online. Jadi cikgu rasa lebih mudah lah. Okey. Jadi ini paparan yang kita akan dapat ya. Okey, cikgu akan tunjukkan dulu macam mana cara awak nak log in. Okey, baik. Cikgu percaya ramai yang guna phone kan. Jadi awak cuma buka di Google. Okey, awak type sahaja IQ Nilam. Okey. Okey, iqnilam.moi.gov.my. Okey, lepas tu awak next kan. Okey, awak akan nampak paparan ini. Okey, bila awak nampak paparan ini, okey, awak akan log masuk di sini. Okay, sign in with Delima. Maksudnya awak perlu gunakan ID Google Classroom awak. Okay, yang ni jangan risau. Dalam grup kelas awak guru kelas awak akan masukkan awak punya ID Nilam ya. Okay, contoh kat sini cikgu sign in dengan satu ID kawan awak. Okay, awak type kat sini. Okay, pastikan betul ya. Sempang, titik, jangan tertinggal satu pun ya. Okey. Okey, untuk ibu bapa, kalau phone kita dah ada akaun Google nama kita sendiri, jangan sign in guna akaun itu. Okey, awak takkan dapat masuk ya. Mesti guna ID murid yang diberi ni ya. Okey, dah tulis awak punya ID. Next. Okey. Bila next, akan keluar nama awak lah kan. Ni cikgu ambil ID Syafiah Okey, lepas tu awak masukkan password. Untuk murid tahun 2 dan tahun 6 yang dah pernah log in di sekolah, okey, passwordnya adalah sama Okey, ABC 1 2 3 4 ABC. Okey, untuk murid tahun 1 yang belum pernah log in, okey, boleh ikut panduan yang diberi oleh Cikgu Haris ya dalam awak punya grup kelas tu Okey, baik, kita akan masuk ke dalam sistem. Okey, bila awak masuk ke dalam sistem, awak akan nampak paparan ini. Okey, pastikan ada nama awak, okey, sekolah kebangsaan jalan residensi. Okey. Seterusnya, okey, ni maklumat awak lah. Awak di kelas mana kan? Okey. Di sini yang kita perlu rekodkan bacaan nilam ya. Okey, ini paparannya. Okey, maklumat bahan bacaan. Baik, contohnya cikgu ada satu buku. Okey. Okey, cikgu baca buku ni. Pin-pin si anak penyu. Ni muka surat depan dia. Okey, inilah yang pin-pin. Ini dia punya tajuk ya. Okey, ini tajuk dia. Jadi, kita akan isi di dalam itu. Dalam ni ya. Okey, tajuk dia. Pin-pin si anak penyu. Okey. Okey, pilihan bahasa. Kalau buku tu bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Inggeris ataupun lain-lain bahasa. Okey, tahun terbit. Okey, di mana awak nak dapatkan maklumat ni? Tahun terbit, pengarang dan penerbit ni. Okey, biasanya okey, untuk buku okey, ni muka surat depan kan? Okey, kadang-kadang nama pengarang ada di bawah. Okey, kalau tak ada, awak pergi ke muka surat dalam. Okey, awak nampak boleh nampak kat situ. Okey, biasanya dia akan ada di sini. Contoh penulis. Kan penulis ke pengarang. Okey ni. Ini nama pengarang dia. B. Irwan. Okey, penerbit. Okey, penerbit ada di sini. Diterbitkan dan diedarkan oleh Ana Muslim. Okey, tahun terbit. Tahun terbit ni biasanya dia akan tulis macam ni. Cetakan 2019. Okey, jadi kita isi satu-satu ya maklumat yang ada kat sini. Tahun terbit tadi 2019. Pengarang okey, B. Irwan. Okey, B. Irwan. Kalau ada dua nama pengarang, awak boleh pilih salah satu ataupun awak slashkan saja, awak tulis nama pengarang lagi satu. Okey, penerbit. Okey, tadi penerbitnya adalah Ana Muslim. Okey, Sendirian Berhad. Okey, ini maklumat yang awak kena isi di atas. Okey.
Kalau ada yang tanya, cikgu, saya tak jumpa nama pengarang. Okey, kalau tak jumpa nama pengarang, awak dashkan saja. Okey, awak jangan tinggal kosong awak dash saja. Okey, seterusnya jenis bacaan. Okey, jenis bacaan. Okey, untuk hari ini cikgu nak fokuskan kepada buku fiksyen dahulu. Okey, buku fiksyen. Buku fiksyen ni adalah buku cerita. Okey, buku cerita dongeng ke, cerita kanak-kanak ke, cerita kisah Nabi ke, termasuk dalam buku fiksyen. Okey, macam buku Pin-Pin tadi tu ada 20. Okey, awak tick lah. Kalau itu kategori buku fiksyen, awak tick buku fiksyen kan. Ni contoh awak tick buku fiksyen. Okey, bilangan muka surat. Okey, buku yang cikgu baca tadi tu 21 muka surat. Jadi, awak letak di situ. Okey, habis. Okey, yang ni bahan bukan fiksyen ni cikgu akan terangkan kemudian. Okey, tapi kalau kita baca buku cerita, kita tick satu sahaja. Bahan bukan buku pun cikgu akan terangkan kemudian. Okey, dan ini bahan digital pun yang ni nanti cikgu akan bagi tahu juga ya. Okey, baik. Untuk rumusan, awak mesti tulis rumusan. Awak tak boleh tinggal kosong. Rumusan atau sinopsis. Sinopsis ni adalah ringkasan buku cerita yang awak dah baca. Untuk tahap 2, cikgu rasa tak ada masalah ya, boleh buat sinopsis ataupun awak boleh tulis juga apa nilai pengajaran, nilai murni yang awak dapat daripada buku tersebut. Okey, untuk tahap 1, awak tulislah 1 atau 2 perkataan ataupun 1 ayat. Contoh Pin-Pin tadi, cerita dia tentang kita kena berhati-hati. Okey, sentiasa berhati-hati. Okey, ini ikutlah buku yang awak baca kan. Okey, baik. Lepas tu bahagian aktiviti pengayaan. Untuk aktiviti pengayaan, okey, rumusan memang wajib lah sebab kita memang akan tulis di bahagian rumusan kan. Okey, katakanlah selepas dia baca buku, dia nak bercerita ke dekat mak dia, dekat adik dia kan. Okey, awak boleh letak bercerita ataupun dia nak berlakon. Kan? Lepas dia dah baca buku tu, dia nak berlakon balik cerita yang dia baca tu, awak boleh tick kat sini ya. Okey, kalau awak tak buat apa-apa, awak cukup sekadar tick rumusan sahaja ya. Okey, baik. Ini aktiviti lain-lain kalau tak ada di atas ni lah ya. Okey. Okey, bila dah habis, awak klik simpan. Okey, bila awak klik simpan, okey. Okey, akan keluar paparan ini. Tahniah, bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem IQ Nilam. So, okey. Awak tekan okey. Okey. Bila awak dah tekan okey, awak tengok dekat atas ni kan. Kenapa jumlah buku kosong? Okey, jangan risau. Okey, awak kena lock keluar dulu. Bila awak lock masuk balik, baru yang bacaan yang awak rekodkan tadi akan masuk dalam statistik ni. Okey, tengok contoh cikgu lock keluar. Okey, cikgu lock masuk balik. Okey. Tunggu sekejap ya. Internet dia. Okey. Awak nampak tak? Okey. Kalau bila kita nak lock masuk balik, kita bubuh macam biasalah kan. ID dan password tadi. Okey, nampak tak? Dekat jumlah buku dah diupdate jadi 1. Okey? Jelas kat situ. Okey, baik. Tadi cikgu tunjuk nak rekod buku. Okey. Ada yang akan cakap, cikgu, saya tak ada banyak buku cerita kat rumah. Okey, jangan risau. Okey, saya tahu sekarang kita semua ada handphone kan. Jadi, alternatifnya, okey, cikgu nak bagi idea kepada awak. Okey. Hari ni cikgu nak tunjuk bahan digital. Bahan digital ni adalah apa yang awak baca dalam internet. Okey, contohnya e-majalah, e-book, okey, itu bahan digital. Jadi yang paling mudah hari ni cikgu nak tunjuk ke awak YouTube. Okey, awak buka YouTube, okey. Tapi bukan awak tengok cerita Upin ke Boboiboy ke kan. Okey. Awak tulis koleksi cerita kanak-kanak. Okey, bila awak tulis koleksi cerita kanak-kanak, okey, awak akan nampak macam ni. Okey. Nampak tak? Awak ada Kerbau yang Bijak, Kisah Sang Singa dan Si Tikus. Okey, ini kita boleh rekodkan juga dalam IQ Nilam di bawah bahan digital. Okey, contoh ya. Cikgu buka. Suatu masa dahulu, okey, nampak tak? Kecil, walaupun kita tak ada buku cerita, kita boleh guna kaedah ini. Okey? Baik. Okey, katakan awak dah ambil yang ni kan. Okey, sekarang kita nak isi macam mana? Okey, bahan digital. Okey, kita mesti isi atas juga nama, judul atau tajuk bahan. Kita tengok balik dekat video tadi.
Okey, kerbau yang bijak. Jadi awak tulis di situ tajuk dia kerbau yang bijak. Okey, pilihan bahasa kalau video tu dalam bahasa Melayu, awak tulis bahasa Melayu lah. Okey, tahun terbit. Okey, kita tengok balik kat sini. Tahun terbit, awak tengok ya. Okey, dia di-upload 1 year ago. Jadi tahun lepas lah kan. Okey, awak tulis di dalam IQ Nilam ini tahun terbit 2020. Okey, pengarang. Okey, pengarang. Okey, biasanya kalau video macam ni awak tengok di hujung sekali kan, macam awak tengok drama kat TV kan, dia akan tulis dia akan keluar nama pengarang, penulis skrip dan sebagainya. Okey, kalau video yang awak tengok tu ada untuk pengarang, awak ambil nama penulis skrip. Okey, macam video ni cikgu dah tengok sampai habis, tak ada nama keluar pengarang, penulis skrip semua. Okey, apa yang awak perlu buat? Awak dashkan sahaja pengarang. Okey, awak dash saja. Tak ada nama pengarang. Okey, penerbit. Tengok balik kat video. Penerbit biasanya, inilah penerbit dia kan. Ni, siapa yang keluarkan video ni? Malaysian Fairy Tales. Okey, jadi kita isi dekat bahagian penerbit. Malaysian Fairy Tales. Okey. Okey, selesai yang atas tu. Okey, jenis bacaan. Bahan digital. Awak tik dekat bahan digital. Okey, dia nak URL. URL ini ialah link kepada video tersebut. Jadi awak pergi dekat, kalau awak guna laptop, dia akan keluar ke atas kan. Okey, kalau awak guna phone, awak tekan share. Okey, dekat share awak boleh copy to clipboard. Alright. Okey, link ni dah di copy. Jadi awak pergi balik dekat IQ Nilam ni, letak dekat URL ni, awak paste. Jadi dia akan keluar link video YouTube yang kita tengok tadi. Okey, selesai. Okey, lepas tu rumusan. Okey, rumusan tu awak macam biasalah, apa yang awak dapat ataupun apa ringkasan cerita tu. Contohlah cikgu kata kerbau yang bijak ini berfikir sebelum bertindak. Okey, kita tulis sikit rumusan. Okey, lepas tu aktiviti pengayaan pun sama juga. Rumusan memang wajib awak akan tik rumusan sebab memang awak akan tulis di sini dan awak pilihlah. Katalah untuk video kali ni awak tak nak bercerita kan. Okey, awak tulis rumusan sahaja dan okey, aktiviti lain-lain jika ada. Lepas tu awak klik simpan. Okey, bila awak klik simpan, okey, tahniah, bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem IQ Nilam. Okey, macam tu sahaja. Okey, jadi cikgu harapkan bimbingan ataupun tunjuk ajar daripada ibu bapa lah untuk bantu murid isi dalam ni. Okey. Jadi untuk hari ni cikgu dah kongsikan cara awak nak login ke dalam sistem IQ Nilam, cara awak nak rekodkan buku fiksyen iaitu buku cerita dan bahan digital. Okey, yang cikgu bagi hari ini video daripada YouTube. Okey, baik. Sebenarnya banyak lagi bahan bacaan yang kita boleh rekodkan ke dalam IQ Nilam ini, tapi untuk hari ini yang itu dulu. Okey, selepas ini cikgu akan kongsikan pula macam mana buku teks awak boleh rekodkan ke dalam IQ Nilam. Jadi setakat itu sahaja. Terima kasih. Selamat membaca. Ingat, membaca jambatan ilmu. Terima kasih.